Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okey, pada hari ini kita akan belajar PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Kita masih berada dalam unit 15, Oh Malaysiaku. Sebelum memulakan PDPR, mari kita baca bersama-sama apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir sesi PDPR, murid-murid akan dapat menggunakan imbuhan akhiran mengikut konteks dengan betul. Hari ini kita akan belajar mengenai imbuhan akhiran. Murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Jiwa Patriotik dan murid-murid juga boleh merujuk dalam buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 pada muka surat 17. Sekarang cikgu tunjukkan isi kandungan yang terdapat di dalam slide cikgu pada hari ini, iaitu yang pertama ialah ulang kaji. Kita akan ulang kaji mengenai imbuhan awalan. Yang kedua, kita akan belajar mengenai nota. Kita akan belajar nota iaitu imbuhan akhiran. Yang ketiga, kita akan membuat latihan dalam buku aktiviti. Dan yang keempat ialah rumusan mengenai topik yang telah kita pelajari. Murid, kita akan membuat ulang kaji terlebih dahulu. Pada minggu lepas, kita telah belajar mengenai imbuhan awalan. Mari kita kembali. Okey, imbuhan awalan. Imbuhan awalan bermaksud imbuhan yang diletakkan pada awal perkataan. Okey, di sini cikgu telah terangkan perkataan awal. Okey, jadinya imbuhan awalan diletakkan pada awal perkataan. Okey, jadinya macam ni. Imbuhan awalan terletak di hadapan, diikuti dengan perkataan, maka terjadilah kata berimbuhan awalan. Okey, apakah contoh imbuhan awalan? Contoh bagi imbuhan awalan ialah me, mem, men, meng, menge dan juga ber. Sekarang cikgu akan membuat sedikit ulang kaji mengenai imbuhan awalan. Contohnya imbuhan awalan yang pertama tadi ialah me. Me tambah masak, kita akan dapat memasak. Yang kedua mem tambah bantu, membantu. Sekarang imbuhan men, mencuci. Imbuhan meng tambah dengan perkataan gali menjadi menggali. Imbuhan menge tambah dengan perkataan cat menjadi mengecat. Dan yang keenam ber ditambahkan dengan perkataan sukan menjadi bersukan. Jadinya imbuhan awalan merupakan imbuhan yang diletakkan pada awal perkataan. Okey, tengok contoh di sini. Memasak. Masak ialah perkataan, ialah satu perkataan ataupun kata dasar. Imbuhan awalan diletakkan di hadapan perkataan. Murid-murid, sebentar tadi kita telah belajar mengenai imbuhan awalan. Imbuhan awalan kita letakkan imbuhan pada awal perkataan. Sekarang, pada hari ini kita akan belajar mengenai imbuhan akhiran. Okey, apa itu imbuhan akhiran? Imbuhan akhiran merupakan imbuhan yang diletakkan pada akhir ataupun belakang kata dasar atau perkataan untuk membentuk kata nama dan kata kerja. Okey. Kalau tadi kata imbuhan awalan diletakkan di hadapan, sekarang imbuhan akhiran diletakkan di belakang perkataan. Okey, contohnya di hadapan kita kena letakkan dulu perkataan, kemudian diikuti dengan imbuhan akhiran, barulah kita akan membentuk kata berimbuhan akhiran. Okey, contoh kata berimbuhan akhiran yang kita akan dapat ialah kata nama dan kata kerja. Okey, apa imbuhan akhiran yang awak tahu? Okey, terdapat 3 imbuhan akhiran dalam bahasa Melayu. Okey, yang pertama ialah kan, yang kedua ialah imbuhan akhiran i dan yang ketiga imbuhan akhiran an. Ada 3 sahaja ya. Murid kena ingat kan, i dengan an. Kegunaannya ialah diletakkan pada akhir ataupun pada belakang perkataan. Mari kita tengok contoh bersama-sama.
Sekarang cikgu akan tunjukkan contoh penggunaan imbuhan akhiran. Okey, contoh di mana perkataan diletakkan di hadapan imbuhan akhiran. Contohnya bagi perkataan yang pertama, guna. Kita nak sambungkan dengan imbuhan akhiran kan. Jadinya ia akan kata berimbuhan akhirannya akan menjadi gunakan. Jadinya imbuhan kan diletakkan di belakang guna. Yang kedua, masukkan. Yang ketiga, baiki. Imbuhan i, baiki. Yang keempat, damping. Tambah i menjadi dampingi. Yang kelima, makan. Makanan. Yang keenam, buaian. Buayan. Kita sambungkan imbuhan akhiran pada belakang perkataan. Mari kita belajar bagaimana nak gunakan imbuhan akhiran kan, i dengan an. Okey, nanti cikgu akan ajar. Baiklah murid-murid, cikgu akan memberikan penerangan bagaimana untuk menggunakan akhiran kan. Akhiran kan. Okey, akhiran kan bergabung dengan kata dasar atau perkataan untuk membentuk kata kerja transitif. Kalau kita tambahkan imbuhan kan pada perkataan, dia akan menjadi kata kerja transitif. Kata kerja transitif. Contoh perkataan yang pertama ialah beli. Kalau ditambahkan dengan imbuhan kan, akan menjadi belikan. Jadinya perkataan yang digabungkan dengan imbuhan kan akan menjadi kata kerja transitif. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Bawa ditambah dengan imbuhan kan akan menjadi bawakan. Yang ketiga, gantung jadi gantungkan. Yang keempat, luang menjadi luangkan. Okey, kita lihat pada contoh ayat. Contoh ayat yang pertama, belikan. Okey, tolong belikan saya sebungkus roti di koperasi. Tolong belikan. Jadinya ini merupakan kata kerja transitif. Kata kerja transitif. Okey, yang kedua, bawakan. Minta kamu bawakan bakul itu ke dalam kereta. Bawakan bakul itu. Yang ketiga, gantungkan. Gantungkan gambar itu pada dinding bilik utama. Yang keempat, luangkan. Luangkan masa bersama-sama keluarga pada musim pandemik ini. Jadinya kataan luangkan menjadi luang ditambah dengan akhiran kan akan menjadi kata kerja transitif. Murid-murid, sekarang cikgu akan jelaskan bagaimana penggunaan imbuhan akhiran yang kedua iaitu imbuhan akhiran i. Imbuhan akhiran i bergabung dengan kata dasar atau perkataan untuk membentuk kata kerja transitif. Seperti yang cikgu telah jelaskan pada sebelum tadi. Okey, akhiran kan juga akan membentuk kata kerja transitif. Sama juga dengan akhiran i. Akhiran kan dengan i akan membentuk kata kerja transitif. Contoh yang pertama, perkataan turut akan menjadi turuti. Yang kedua, duduk ditambah dengan akhiran i akan menjadi duduki. Yang ketiga, jauh akan menjadi jauhi. Yang keempat, lawat akan menjadi lawati. Kita lihat pada contoh ayat. Okey, contoh ayat yang pertama untuk perkataan turuti. Peraturan sekolah perlu kamu turuti selalu. Kita gariskan turuti selalu. Okey, yang kedua, perkataan duduk. Duduk menjadi duduki. Okey, rumah baharu itu telah dia duduki. Jadi maksudnya di sini dia telah duduk dekat rumah baharu, dia pindah masuk ke dalam rumah baharu dia. Okey, yang ketiga, jauhi. Jauhi dadah demi masa depan yang lebih baik. Kita kena jauhi dadah. Okey, jauhi dadah demi masa depan yang lebih baik. Yang keempat iaitu tanah tinggi Cameron telah kami lawati pada minggu lepas. Kita telah lawati pada minggu lepas. Okey, sekarang kita akan belajar untuk akhiran yang seterusnya. Untuk imbuhan akhiran yang terakhir iaitu imbuhan akhiran an.
Sebelum tadi kita dah belajar kan dengan i. Kan dengan i jika digabungkan dengan perkataan akan membentuk kata kerja transitif. Manakala imbuhan akhiran an, jadi penggunaannya ialah akhiran an bergabung dengan kata dasar atau perkataan akan membentuk kata nama. Beza dekat sini. Kalau an, dia akan membentuk kata nama. Berbeza dengan imbuhan akhiran kan dengan i yang akan membentuk kata kerja transitif. Kalau an akan membentuk kata nama. Kamu perlu ingat di sini ya. Contoh kata kerja contoh yang pertama ialah sumbang. Sumbang disambungkan dengan perkataan an akan membentuk perkataan. Kita lihat dulu. Sumbang, yang kedua makan, yang ketiga sambut, yang keempat pukul. Sumbang akan membentuk akan menjadi sumbangan. Yang kedua makan akan menjadi makanan. Yang ketiga sambut akan menjadi sambutan. Yang keempat pukul akan menjadi pukulan. Di sini kita letakkan an ya, bukan kan. An saja. Contoh ayat sumbangan. Kami mendapat sumbangan daripada badan kebajikan itu. Di sini sumbangan merupakan kata nama. Sumbangan merupakan duit ataupun sesuatu yang diberikan, pertolongan yang diberikan. Yang kedua, makanan. Makanan di kedai itu sangat sedap. Makanan merupakan kata nama. Contoh makanan adalah seperti nasi lemak, roti canai, biskut dan sebagainya. Yang ketiga, sambutan. Sambutan Hari Kebangsaan peringkat sekolah diadakan pada minggu hadapan. Sambutan. Kita sambut perayaan apa? Jadinya sambutan merupakan salah satu kata nama. Yang keempat, Li Zijia mengejutkan pihak lawan kerana pukulan kilasnya yang hebat. Pukulan di sini merupakan kata nama. Penggunaan akhiran kan, ingat ya, akhiran an akan membentuk kata nama. Di sini awak kena ingat. Seterusnya, mari kita cuba jawab dalam buku teks pada muka surat. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks muka surat 17 seperti yang cikgu tunjukkan sekarang. Kita baca bersama-sama. Tajuk kita pada hari ini ialah jiwa patriotik. Berikut merupakan perbualan dialog di antara Alice, Hasan, Kok Bun dan juga Komala. Selamat pagi Hasan, sila amati gambar tokoh guru ini. Tolong tampalkannya dalam buku skrap. Pastikan gambarnya ditampalkan pada ruang yang berbentuk bulat itu. Baiklah Alice, saya akan menampalkannya dalam bulatan ini. Kat sini cikgu ada dapati ada beberapa perkataan yang berimbuhan akhiran. Contohnya yang pertama, amati. Yang kedua, ditampalkan. Yang ketiga, bulatan. Tengok di sini dia menggunakan imbuhan i, imbuhan kan dan juga imbuhan an. Jadinya penggunaan imbuhan akhiran digunakan dalam dalam petikan dialog tersebut. Kita teruskan. Kok Bun pula berkata, Komala, kamu pula catat maklumat tentang tokoh guru itu. Tahukah kamu akan biodata beliau? Kat sini kita kena letak apa? Kamu pula catatkan ataupun catatan. Jawapannya ialah catatkan. Kamu pula catatkan disebab Kok Bun menyuruh Komala untuk mencatat maklumat tersebut. Kamu pula catatkan maklumat tentang tokoh guru itu. Komala jawab apa? Saya tahu. Beliau amat saya hormat. Maklumat beliau saya dapat daripada internet. Nama beliau ialah Azizur Rahman bin Abdul Rahman. Beliau amat saya hormat. Hormat apa? Hormati, hormatkan, hormatan. Yang mana betul?
Ya, betul. Hormati. Okey, yang seterusnya di sini. Maklumat beliau saya telah dapatkan daripada internet. Nama beliau ialah Alizur Rahman. Okey, seterusnya. Buku skrap kita sudah siap. Ibu saya telah menyediakan jamu untuk kita. Mari kita nikmat kuih muih dan minum ini. Okey, jamu. Okey, kita akan membentuk kata nama. Di sini kita akan membentuk kata nama. Jadinya Ibu Kok Bun telah menyediakan jamuan untuk kita. Mari kita nikmati kuih muih dan minuman ini. Okey. Jamuan, nikmati dan minuman. Okey, sekarang cikgu rasa murid-murid sudah faham bagaimana penggunaan kata imbuhan akhiran dalam perkataan. Okey, seterusnya kita akan membuat latihan. Sila buat latihan dalam buku aktiviti pada muka surat 23 dan 24. Okey, bagi buku aktiviti pada muka surat 23, sekarang cikgu akan bimbing awak bagaimana untuk menjawab muka surat ini ya. Okey, arahannya ialah tulis imbuhan akhiran yang sesuai. Kita baca dulu. Rizan, tolong beri gambar-gambar tokoh kewangan negara itu. Nah, ini gambar-gambar tokoh kewangan negara yang kita mesti sanjung. Dekat sini. Yang pertama, Rizan, tolong berikan gambar-gambar tokoh kewangan negara itu. Okey, ini gambar-gambar tokoh kewangan negara yang kita mesti sanjungi. Yang kedua, ada lagi atau tidak gambar tokoh negara kita ini? Cuba buat semakan dalam internet, Rizan. Ada lagi, ini Tun Ismail Muhammad Ali yang amat saya minati. Apakah kehebatan beliau? Beliau memberi apa? Memberikan sumbangan kepada ekonomi negara. Beliau menjadi Governor Bank Negara Malaysia selama 18 tahun. Kejayaan beliau memberi dorongan kepada saya untuk menjadi pakar ekonomi. Oh, begitu. Pujian dan sanjungan perlu kita berikan kepada beliau. Okey, untuk muka surat, untuk aktiviti ini cikgu telah bimbing kamu bagaimana untuk menambahkan imbuhan akhiran yang sesuai. Baiklah murid-murid, untuk buku aktiviti pada muka surat 24, cikgu minta awak untuk buat sendiri. Okey, yang pertama awak perlu tengok dulu gambar dan kemudian baca dulu ayat-ayat yang diberikan dan pilih imbuhan akhiran yang sesuai berdasarkan gambar dan ayat. Okey. Kita akhiri dengan rumusan. Okey, pada hari ini kita telah belajar untuk menggunakan imbuhan akhiran mengikut konteks dengan betul. Ingat ya, imbuhan akhiran merupakan imbuhan yang diletakkan pada akhir perkataan. Ada 3 sahaja imbuhan akhiran yang kita pelajari. Yang pertama ialah kan, yang kedua ialah i dan yang ketiga ialah an. Cikgu harap semoga murid-murid dapat faham dengan sesi PDPR kita pada hari ini. Sekian sahaja daripada Cikgu Azandia. Terima kasih sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.